Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang-orang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Atas semangat inilah kami bawakan secara langsung kepada anda Wacana Ilmu, forum perdana ehwal Islam yang bersiaran secara langsung dari Masjid Putrajaya. Sejak COVID-19 lahir di Wuhan, China, dan ia mula membiak ke seluruh negara menjadi pandemik termasuk negara kita Malaysia. Sejak daripada itu, angka mula meningkat. Mobiliti iaitu kadar jangkitan dan juga mortaliti, kadar kematian seperti roller coaster naik dan turun. Sejak daripada itu, isu vaksin ini mula diperkatakan termasuk dalam ranah agama. Alhamdulillah, sejak 21 Februari yang lalu, vaksin COVID-19 ini tiba di negara kita, dan yang amat berhormat Perdana Menteri dan yang berbahagia Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia menjadi yang pertama disuntik vaksin ini semalam di Putrajaya. Seperti ada sinar di hujung lorong, namun ada segelintir masyarakat yang sengaja menimbulkan resah, membangkitkan rasa takut dan ragu di kalangan masyarakat sehingga merisaukan baik Pak Long yang ada di Kedah maupun Mokda yang ada di Terengganu ataupun Pak Utih di Melaka, yang mula bertanya, halal ke? Tak bahaya ke? Semuanya ini kami akan rungkaikan pada malam ini dalam durasi perbincangan 1 jam 30 minit. Saya jemput seisi keluarga berada di hadapan TV. Bukakan minda anda, hati nurani anda untuk mendengar perbincangan pada malam ini. Untuk mengetahui suluhan forum perdana malam ini, segmen bingkisan sedia kami paparkan. ...2020 berlalu dengan sejarah yang cukup berbekas di dalam kehidupan penduduk dunia. Malaysia tidak terkecuali menjadi negara yang terkesan akibat gelombang pandemik COVID-19 sehingga hari ini. Saban hari kita dihidangkan dengan berita kematian angkara wabak COVID-19. Meskipun kematian itu pasti, tetapi Islam mengajak umatnya berikhtiar dan berusaha mencari penawar, bukan hanya pasrah dan menyerah sepenuhnya kepada takdir. Malangnya, apabila vaksin COVID-19 ditemui, ramai pula yang memberi hujah, tomahan dan tuduhan yang mengheret kepada pertembungan antara maslahah iaitu kebaikan dengan mafsadah iaitu kerosakan, sehingga membunuh ilmu sains dan membawa manusia terdedah kepada mudarat yang lebih besar. Sedangkan mengikut kaedah fiqh, kemudaratan itu mestilah dihilangkan. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW pun ada bersabda yang bermaksud tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Kita dituntut untuk mencari penawar dan langkah pencegahan. Ikhtiarnya, pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula 24 Februari 2021. Apalagi yang perlu diragui tentang vaksin COVID-19 kerana ketetapan mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia menyatakan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan. Forum perdana khas yang bersejarah pada malam ini dianjurkan oleh JAKIM dan RTM dan dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Saya pada malam ini tidak kesorangan, saya ditemani oleh rakan pengacara yang akan mengemukakan soalan-soalan netizen berkaitan dengan vaksin ini untuk dibawa dalam perbincangan malam ini. Saya bersama dengan sahabat saya Ustaz Rizal. Apa khabar Ustaz? Baik, Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat Ustaz Riri. Sesungguhnya Ustaz Riri malam ini sejarah tercipta, kerana sebelum ini pastinya penonton kita menyaksikan hanya lebih kurang 2 atau 3 orang saja panelis yang berada di pentas forum perdana Islam. Tetapi malam ini kami menampilkan seramai 9 orang panelis yang bakal mengupas tajuk yang sangat dekat di hati masyarakat yang dibahaskan pada hari ini, iaitu vaksin
cegah sebelum kalah. Baik, untuk makluman penonton, pada malam ini kita perkenalkan 9 panelis yang bakal mengupas topik perbincangan pada malam ini, yang berkongsi pandangan, memberikan nasihat dan maklumat bermanfaat untuk anda seisi keluarga. Panelis pertama, kita berkenalan dengan yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Selamat datang yang berhormat Datuk. Selamat datang. Terima kasih. Panelis yang kedua, yang berbahagia Datuk Wan Zahidi Wan Teh, Pengerusi Muzakarah MKI. Juga selamat datang Datuk. Panelis kita yang ketiga ialah yang berusaha Sahibus Samah Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Panelis kita yang keempat ialah yang berbahagia Sahibus Samah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Selamat datang Datuk. Seterusnya panelis kita yang kelima, yang berbahagia Datuk Dr. Hisham Shah bin Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal. Selamat datang juga kepada Datuk. Kita berkenalan dengan panelis kita yang keenam, yang berbahagia Sahibus Samah Datuk Dr. Haji Anhar bin Haji Opir, Timbalan Mufti Negeri Selangor. Assalamualaikum Datuk. Juga selamat datang kita ucapkan. Ahlan. Seterusnya panelis kita yang ketujuh, yang berbahagia Saudara Haji Firdaus Wong Wai Hung, selaku pendakwah di negara kita. Apa khabar bro? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Berbaju hitam hari ini. Ya. Itu semangat Cina kah? Yes. Semangat wajah. Terima kasih. Juga panelis kita yang ke-8 ialah yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim, Pensyarah Kanan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang juga ke forum perdana pada malam ini. Dan panelis kita yang seterusnya yang ke-9, yang berbahagia Dr. Suhazli bin Abdullah, pakar perubatan keluarga yang bertugas di Klinik Kesihatan Tengkawan Hulu Terengganu. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh datang ke sini Alhamdulillah, untuk memberi maklumat bermanfaat kepada anda seisi keluarga. Baiklah, sedang penonton yang dimuliakan, 9 panelis telah pun kita kenali, dan pastinya 90 minit bakal ke udara. Pelbagai maklumat akan dikongsikan kepada anda semua. Jadi saya serahkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Hariri untuk meneruskan perbincangan pada malam ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Rizal. Baik, saya nak mulakan perbincangan kita malam ini dengan Yang Berbahagia Ustaz Samah Datuk Dr. Luqman terlebih dahulu untuk memulakan perbincangan munakasyah kita malam ini. Kalau kita lihat dalam lembaran sejarah Islam, wabak ini bukan perkara baru yang berlaku dalam tamadun manusia. Antaranya tahun ke-8 Hijri pernah berlaku Taun Amwas pada Khalifah Umar Ibn Khattab. Kemudian pada tahun 1300 pernah berlaku di Timur Tengah yang dikenali sebagai Al-Mautul Aswad. Dan apabila kita rujuk kepada pandemik yang berlaku ini, soalan saya adalah, apa pendirian Islam kepada wabak penyakit berjangkit? Dan sekiranya pernah berlaku zaman Khalifah Islam, apa kaedah pemimpin Islam pada waktu itu untuk menangani wabak penyakit ini? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya terus pada persoalan yang diajukan pada saya lah. Mengenai wabak berjangkit ini, sebagaimana yang disebutkan tadi lah, memang pada zaman sahabat Rasulullah SAW pernah berlaku yang disebut Taun Amwas. Mungkin daripada peristiwa ini boleh kita ambil satu pengajaran yang sangat bermanfaat untuk kita jadikan panduan dalam kes kita pada hari ini. Dalam kes Taun Amwas itu, apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menuju ke satu tempat di Syam dalam perjalanan, maka diberitahu di kawasan itu ada penyakit taun. Lalu diberitahu kepada Sayyidina Umar, seorang sahabat, maklumkan ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan apabila kamu
Iza sami'tum bi ardin, bila kamu dengar di tempat itu ada ta'un, maka jangan kamu masuk ke dalamnya. Dan sekiranya kamu berada di situ, jangan kamu keluar daripada tempat itu. Ini satu pengajaran dan satu panduan untuk kita jadikan panduan dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 sekarang ini. Ini mungkin kita sama dengan apa yang kita lakukan sebagai kuarantin ataupun larangan rentas sempadan, larangan rentas negeri. Dia merujuk kepada penjagaan kita daripada turut terkena dengan penyakit berkenaan. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW banyak mengajar kita sebagaimana disebut wafirra minal juzam, kamu lari daripada penyakit kusta, kama tafirru minal asad, sebenarnya kamu lari daripada singa. Jadi ini hadis-hadis yang merujukkan kepada kita memang penyakit berjangkit ini perlu kita elakkan dengan cara tertentu. Seboleh mungkin kita jangan mendekati kawasan-kawasan dan tempat-tempat yang terkena wabak berkenaan. Dalam perkara ini, satu perkara yang boleh kita pelajari ialah Islam ini dia sangat menjaga tentang kesihatan umatnya. Dan penyakit berjangkit ini dia bukan penyakit yang biasa kita hadapi. Kalau penyakit sakit kepala, demam, sesama yang biasa kita hadapi dan berbentuk harian, itu kita boleh pergi ke klinik biasa ambil ubat dan biasanya dia akan hilang, insya-Allah. Tapi penyakit berjangkit ini dia ada unsur lain, sebab dia boleh transfer penyakit itu kepada orang lain dan orang lain akan turut sama terkena dengan sakit berkenaan dan dia boleh pula merebak ke tempat lain. Jadi situasi ini perlu ditangani oleh kalau Sayyidina Umar pada masa itu ditangani dengan cara yang disebutkan tadilah. Kalau zaman sekarang ini, maka kita akan hadapinya dan tangani dengan cara yang boleh membawa kepada kita pisahkan daripada kita mendekati kawasan ataupun individu yang terkena dengan penyakit berkenaan. Jadi hal begini sebenarnya inilah anjuran Islam. Kita tak boleh katakan kalau penyakit itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak perlu berusaha dan sebagainya. Itu tidak selaras dengan ajaran Islam itu sendiri. Apabila kita baca hadis tadi, memang jelas dia merujuk kepada kaedah untuk kita menangani sesuatu wabak itu dengan cara kita tidak mendekati kawasan berkenaan dan kita pisahkan individu yang terkena dengan penyakit berkenaan, dikuarantinkan. Yang inilah asas dalam penyakit berjangkit yang kita dapat pelajari daripada hadis-hadis Rasulullah SAW dan dapat kita pelajari daripada tindakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi yang disebutkan. Baik, itu tadi ya pembukaan daripada yang berbagi bersama Datuk Dr. Luman tadi, bagaimana memberikan kefahaman kepada kita prinsip Islam tentang penyakit berjangkit. Sebagaimana yang telah dimaklumi kepada anda semua, saya bertanggungjawab untuk melihat segala pertanyaan daripada penonton, netizen yang berada di luar sana ya, yang sentiasa mungkin mempolemikkan tentang vaksin yang ada pada hari ini. Baik, saya tertarik dengan komen ataupun pendapat daripada Syahir Azwender ini. Saya bacakan maaflah bagi pendapat aku yang bodoh. Ini yang dia kata saya kena baca lah. Aku yang bodoh lagi bingai ini, bukan saya tak ada penyakit, jangan cari penyakit. Kalau suntik vaksin boleh bawa kemudaratan walaupun sedikit, kenapa aku nak risikokan diri aku? Aku amalkan apa yang Rasulullah sebutkan je. Amalkan habbatus sauda untuk tingkatkan imunisasi. Doktor juga yang cakap amalkan hablum sauda. Jadi saya nak tanya yang berbagi Datuk Dr. Mazhar, macam mana ni doktor? Pokde, mokde, pokcik, mokcik dah makan hablum sauda, baik belakang. Macam mana ni Datuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Musi, dua moderator dan semua ahli panel. Habatus Sauda ni popular dan ustaz juga popular kan ni. Baguslah kerana Habatus Sauda ni dari satu sudut memang ada dalam hadis. Tetapi Nabi SAW tidak menyebut Habatus Sauda ini menghadapi mana-mana wabak. Sebab tu saya selalu sebut walaupun hadisnya sahih,
Nabi kata syifaun min kulli da. Perkataan syifa ni nakirah. Nakirah ni dia boleh menjadi ubat. Dia bukan asyifa. Dia itulah satu-satunya ubat. Dan kemudian bagaimana nak mengendalikannya juga tidak sama. Sebab tu di dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi bila menyebut tentang kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, antaranya kelebihan di dalam perubatan. Bila ditanya Aisyah radhiyallahu anha, walaupun riwayat ni ada sedikit irsal yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad, ditanya Aisyah, daripada mana ilmu perubatan kau dapat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kerana Nabi itu sakit pada akhir hayatnya. Wufudul Arab, perwakilan-perwakilan Arab yang datang mengajar bahan-bahan perubatan, dan aku orang yang membancuhnya. Maksudnya Nabi ni menerima perubatan yang dicadangkan oleh ahli perubatan. Nabi tak kata cukup dengan habatus sauda je lah. Dan ini salah, konsep yang salah. Sebab tu hatta Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyebut bahawasanya dalam Fathul Bari, dia kata habatus sauda, walaupun habatus sauda, tapi dia juga mengikut iklim negeri. Dan dalam At-Tibb An-Nabawi, Imam Ibn Qayyim menyebut hal yang sama. Yang ni kena ikut negeri. Sebab tu kadang-kadang kita cadang kat orang makan habatus sauda sampai sebanyak ni, demam panas dia. Dan kemudian ubat ni dia bukan sama. Madu ada kadar adat. Bila mari kepada wabak, ini perlu dirujuk kepada pakar dia. Kalau semua, kalau tidak dalam Islam Nabi tak ada lah. Al-Haris bin Kaladah, walaupun dia tidak, dia bukan Muslim dalam kebanyakan riwayat, dia adalah pakar perubatan Arab. Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan bahawasanya Nabi refer kalau sahabat sakit pergi pada dia, sedangkan dia tidak Muslim. Sebab apa? Sebab itu adalah bidang dia. Nabi tak kata apa kau orang nak pergi cari Al-Haris bin Kaladah, cukup dengan habatus sauda ajalah. Ini adalah konsep yang salah. Sebab itu kita di JAKIM dulu, kita ada bincang bahawasanya jenama-jenama makanan sunnah lah apa ni kadang-kadang disalahgunakan sehingga memberikan kita make people confused. Kita jadikan orang keliru tentang bahan-bahan ini. Lalu kemudian masalah dia sandar pula pada agama. Jadi tadi mak uda apa uda gitu ni kena hati-hati kerana salah guna hadis pada tidak pada tempatnya. Maknanya wabak penyakit ini dia ada ubat yang khusus. Dia mesti merujuk kepada ahli. Hatta Nabi merujuk kepada ahli apabila sakit. Nabi tak kata semua makan habatus sauda dengan air zam-zam dengan madu cukuplah. Kalau tidak tak berkembang dunia perubatan Islam. Bila Datuk Nazar sebutkan tadi tentang ahlinya, saya nak pergi kepada yang bagai Datuk Dr. Hisham Shah sebagai ahli dalam Kementerian Kesihatan Malaysia ini. Kalau kita tengok program imunisasi kebangsaan mula diperkenalkan sejak tahun 1950-an lagi. Ada macam-macam vaksin, antaranya saya pun ada ambil BCG, kemudian hepatitis B, ada golongan wanita rubella dan sebagainya. Cuma soalan saya, ada orang yang ambil vaksin sebelum dapat penyakit. Ada yang ambil vaksin selepas dapat penyakit. Dan ramainya hanya ikut jadual yang dibekal oleh KKM. Kata orang kampung saya, dia kata tak usah duk tanyalah, doktor cocok lah. Cuma untuk bagi kefahaman yang mudah difahami oleh semua orang, mungkin Datuk boleh sebutkan apa itu vaksin dan bagaimana vaksin ini bertindak balas untuk mengekang penyakit-penyakit. Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Hariri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul yang dikatakan bahawa kita telah memulakan program vaksinasi ini dah lama, sejak tahun 50-an lagi. Dan untuk mencegah penyakit berjangkit, memang vaksin ini merupakan satu kaedah yang begitu berkesan sebab dari konsep perubatan kan, pencegahan tu lebih bagus daripada pengubatan itu sendiri. Sebab tu macam diceritakan oleh Sabiur Samahah tadi, bahawa bila ada terjadi satu wabak, jadi yang utamanya mencegah daripada wabak itu merebak. Jadi kita jangan pergi ke tempat wabak, ataupun orang yang berada di tempat kawasan wabak itu jangan keluar daripada kawasan wabak itu. Jadi bertepatanlah dengan Kementerian Kesihatan, kita membuat perintah kawalan pergerakan itu mengawal wabak lah ya. Jadi dari segi vaksin ini, kalau kita melihat kepada vaksin COVID-19 ni, alhamdulillah saya tunjukkan di sini model 3D, virus yang kita tak bernampak tapi kita besarkan virus ini pada model 3D ini. Saiznya lebih kurang 100 nanometer saja. Kalau kita ambil sehelai rambut tu, kita hiris 1000, itulah saiz dia. Tetapi disebabkan oleh virus ini, dia telah menyebabkan kesengsaraan kepada seluruh dunia pada 1 tahun yang lepas ini.
makhluk ciptaan Allah dibenarkan untuk menyebabkan penyakit kepada kita. Jadi kita kena kenal apakah penyakit SARS-CoV-2 ni, penyakit COVID-19 ini. Kita kena tahu apakah pembawanya, apa penyebabnya. Ini dia trigger D, dan kita dapat melihat melalui elektron mikroskop. Teknologi telah berkembang, kita dapat memahami bahawa SARS-CoV-2 ini mempunyai ciri-ciri yang unik, ya. Dia ada spike protein di atas ni, corona dia, dan spike protein ini dihasilkan oleh jujukan genetik di dalam virus itu sendiri. Jadi teknologi vaksin sekarang telah begitu canggih, di mana para penyelidik di dunia ini yang sepasang suami isteri daripada Turki, ya, Uğur Şahin dengan Özlem Turasi, dan dengan kerjasama penyelidik-penyelidik di seluruh dunia yang lain, telah dapat membangunkan vaksin menggunakan platform yang kita panggil mRNA. Jadi ini mRNA ini merupakan model dalam jujukan genetik virus ini yang kita selaputi dengan lipid nanopartikel, dan itu merupakan vaksin yang kita telah perolehi alhamdulillah pada 21 hari bulan yang lepas, dan telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 24 hari bulan baru ini. Dan ini merupakan bagaimana badan kita dapat diajar ataupun dilatih untuk mengenal musuh kita ni, virus ni, ya. Jadi bila disuntik dengan vaksin ini, badan kita akan dapat mengenal spike protein virus ni. Jadi dia boleh mengenal menggunakan antibody yang dihasilkan oleh badan kita, ya. Kita tak boleh memberi virus ni kepada orang, jadi akan menyebabkan penyakit. Jadi apa kita buat, teknologi vaksin sekarang, kita mengambil jujukan genetik ni saja yang telah diselaputi, dimasukkan ke dalam badan, dan badan kita dapat menghasilkan antibody yang dapat mengenal virus ini sekiranya virus yang sebenar itu datang. Dan hasil daripada antibody dan juga daripada T cell dan B cell, sistem pertahanan tubuh kita, itu yang menyebabkan badan yang telah disuntik dengan vaksin COVID-19 ini dapat mencegah daripada berlakunya penyakit, insya-Allah, sekiranya virus itu datang mendatang kepada penerima vaksin itu. Itu konsep vaksin kepada COVID-19 ini. Masya Allah, begitu detail, terperinci dan sempurna penjelasan Datuk sebentar tadi. Macam mana Pokda, Pak Long semua boleh faham? Ramai yang dah mengangguk tu. InsyaAllah kita akan panjangkan lagi, banyak perbincangan-perbincangan yang lebih tirus kami akan bincangkan. Walau bagaimanapun kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Saksikan kupasan Forum Perdana Ehwal Islam Khas sempena imunisasi kebangsaan bersiaran secara langsung dari Masjid Putra Putrajaya bersama moderator Ustaz Hariri Daud dan Ustaz Rizal Ramli. Khamis ini 9 malam di TV1. Saksikan kupasan Forum Perdana Ehwal Islam Khas sempena imunisasi kebangsaan bersiaran secara langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Baik, terima kasih kepada penonton yang terus setia bersama kami secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam dari Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya. Forum pada malam ini dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama RTM yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Kita masih lagi membincangkan tajuk vaksin cegah dan kumpulan anti vaksin, ya. Namun, ini antara persoalan yang memerlukan jawapan konkret daripada kerajaan serta pihak berautoriti. Setakat ini, jawapan kepada setiap persoalan adalah tidak. Nak jadi faham yang saya tengok cerita dekat sini, tuan-tuan puan-puan, netizen kita komplain. Bila dah ada vaksin nanti yang dah disuntik tu, apakah kehidupan kita kembali normal? Kita boleh solat rapat-rapat, kita boleh bersalam belaga pipi, belaga dahi, ya, kita boleh lagi happy-happy macam kehidupan sosial kita sebelum pandemik ini. Tetapi kalau dengan suntik vaksin masih lagi SOP itu ada,
tak ada maknanya tu semua. Apa gambarnya ni? Saya nak minta doktor pakar perubatan keluarga kita, Dr. Sazri, sila komen. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Terima kasih kepada moderator dan semua ahli panelis sekalian. Ini adalah satu isu yang agak biasa ditanya dalam media sosial. Sebab dia menganggap bahawa KKM ni duduk saja dan hanya melayan Facebook. Tidak. Sebenarnya apabila dalam konsep kita merawat, dia ada dua cabang yang utama, iaitu yang pertama sekali adalah mencegah dan yang kedua adalah merawat. Dan di sini kita memerlukan tanggungjawab kepada semua, iaitu tanggungjawab bagi setiap individu dan juga tanggungjawab kerajaan. Di mana individu adalah rakyatlah, bertanggungjawab juga atas diri masing-masing untuk mengikut apa yang diarahkan oleh kerajaan. Kerajaan kata apa? SOP. Kerajaan kata apa? Pelitup muka dan sebagainya. Dan salah satu daripada kaedah yang kita guna sekarang ini berdasarkan kepada pengalaman kita yang sejak sekian lama, lebih daripada 200 tahun vaksin ini dibangunkan dalam negara, dalam dunia ini, dan ialah COVID baru dibina dalam lebih kurang dalam 8 bulan yang lalu. Kita dapati ia adalah satu kaedah yang ampuh untuk mencegah. Ini salah satu daripada ikhtiar kita selain daripada kita isolate pesakit, selain daripada kita rawat pesakit dan sebagainya. Jadi kalaulah ditanya lepas pada cucuk vaksin ni boleh kembali normal ke tidak? Jawapan saya ya, boleh. Tapi dengan syarat kita mengambil tanggungjawab. Sebagaimana yang kita wawarkan sekarang ini, bila kita bagi vaksin, kita minta liputan ke seluruh negara 80%. Kenapa 80? Kenapa tidak 50? Kenapa tidak 30? Sebab apa? Sebab konsep dalam pemberian vaksin ini kita nak supaya dia adalah imuniti secara kelompok. Okey. Ini satu konsep yang agak besar, kalau nak cakap sejam kat sini. Tapi apabila semuanya telah terlindung, penyakit makin menurun, virus makin tidak ada. Bila? Wallahu alam. Sebab kita pun tak tahu, sebab COVID ni benda baru. Kita sendiri pun baru, dan saya sendiri belajar setiap hari benda yang baru. Sebelum daripada ni 14 hari kuarantin, lepas tu turun 10. Maksudnya kita berdasarkan kepada fakta, facts and figure. Kalau kata lepas ni kajian mengatakan bahawa virus sudah hilang, imuniti kelompok sudah meningkat, tidak ada jangkitan, rantaian putus, landai dan sebagainya, kerajaan mengikut pada kajian-kajian mendapati bahawa boleh dah kita melepaskan, kita buka muka kita, maksudnya solat pun dekat dan sebagainya. Maknanya di sini disiplin. Memerlukan facts and figure, memerlukan fakta-fakta. Kita tak boleh buat andaian dan sebagainya. Maknanya disiplin yang perlu terus dikekalkan untuk mengekang wabak ini. Baik. Saya nak pergi kepada yang bagai Dr. Wan Zahidi. Pada 3 Disember 2020 baru-baru ini, Muzakarah telah membuat ketetapan bahawa hukum mengambil vaksin ini harus dan wajib bagi orang yang ditetapkan oleh kerajaan. Soalan saya sebagai pengerusi jawatankuasa Muzakarah MKI, apa pertimbangan para mufti dan juga para saintis di dalam Muzakarah tersebut dalam mengeluarkan ijtihad hukum ini? Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu kaedah fiqhiyah terdapat garis panduan yang jelas bagi tanggungjawab pemerintah. Iaitulah kaedah yang berbunyi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya ialah mestilah berasaskan kepada maslahah atau kepentingan umum. Masalah dalam konteks ini ada dua segi. Pertamanya, jalbun manfaat, membawa perkara-perkara yang memberi manfaat kepada masyarakat, dan kedua, daf'ul mafsadah, menolak perkara-perkara yang merosakkan. Jadi dalam konteks ini kita lihat kerajaan telah mengambil berbagai tindakan lah, seperti yang kita maklumi. Dan yang terakhir ialah vaksinasi lah, yang hangat diperkatakan hari ini. Jadi ada dua segi soalan tadi. Pertama sekali, kita harus menggunakan vaksinasi ini, harus kita ambil keputusan. Ini berasaskan kepada suatu kaedah fiqhiyah yang ijma' ulama syafi'i, iaitulah al-aslu fil asya' al-ibahah hatta
yadulla dalil ala tahrim. Asal semua perkara itu harus sehinggalah wujud dalil yang menunjukkan haram. Dan kaedah ini dirumus oleh para ulama daripada dalil-dalil yang jelas pada Quran dan hadis. Jadi ini disebut dalam usul fiqh sebagai al-ibah al-asliyah. Jadi sesuatu kalau kita nak kata haram mesti proof haram dulu. Siapa yang mengatakan sesuatu itu haram tanpa proof bermakna dia mengharamkan apa yang dihalal oleh Allah. Hukumnya sama dengan mengharamkan apa yang menghalalkan apa yang haram. Jadi jangan kita buat mudah soal mengharamkan benda yang kita tak ada proof haram. Ini dalam mengapa kita ambil keputusan harus. Dan perkara yang kedua tadi tentang wajib diambil oleh mereka yang ditentukan oleh kerajaan. Jadi bagi kita dalam membuat keputusan itu sangat jelas, itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah ulama kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri, yakni golongan pemerintah. Dan ayat ini diperjelaskan lagi oleh hadis riwayat Bukhari, innama ta'ah fil ma'ruf. Hanya sahaja taat itu wajib dalam perkara yang ma'ruf. Ma'ruf yang baik. Jadi dalam konteks ini kita cuba melihat huraian ulama yang sangat muktabar dalam bidang fiqh, iaitulah Al-Imam Al-Qurtubi. Apa kata Imam Al-Qurtubi dalam menghuraikan ayat Quran dan hadis ini? Qala Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim, yakni bil ma'ruf ma laysa bimunkar. Yang kita kena taat yang ma'ruf itu bukan mungkar. Jadi ambil vaksin ini pertama tidak mungkar. Kemudian kata beliau, wala ma'siyah, bukan ma'siyah. Fayadkhulu fiha at-ta'atul wajibah. Maka termasuk dalam ma'ruf itu kau yang taat. Itu kalau memanglah Allah mewajibkan, dan kalau pemerintah suruh wajib juga. At-ta'atul wajibah wal mandub ilaiha. Yang sunat pun kalau pemerintah suruh wajib kena buat. Wal mandub ilaiha wal umurul jaizah, perkara-perkara yang harus. Perkara yang harus kalau diperintah oleh pemerintah adalah wajib, berasaskan ayat dan juga hadis tadi. Falau amara bi jaizin nasara ta'atuhu fiha wajibah. Kalau pemerintah suruh kita buat benda yang harus, maka jadilah taatnya wajib. Rasakan ayat dan hadis tadi, wala ma halat mukhalafatu, dan saya tidak halal menyalahinya, yang haram. Jadi inilah asas yang kita muzakarah mengambil keputusan apa yang disebutkan tadi. Harus mengambil vaksin dan juga wajib bagi mereka yang ditentukan oleh pemerintah. Masya Allah, itu satu penjelasan yang cukup jelas. Hukum yang telah diputuskan oleh muzakarah MKI. Baik, saya nak pergi kepada Profesor Madya Datuk Dr. Izan Arif di ujung sana. Petang tadi saya ada meneliti buku COVID dan Islam yang diterbitkan oleh UKM, yang Datuk sendiri ada menulis di dalam makalah ini. Dapatan yang saya baca daripada buku ini, ada 3 faktor orang ragu-ragu dengan vaksin ini. Pertama, kerana status halalnya. Kedua, adakah selamat? Yang ketiga, kerancuan teori konspirasi. Teori konspirasi dan juga selamat kita akan bahagikan kepada panelis yang lain. Soal halal, Datuk boleh menjelaskan kepada kita, adakah vaksin COVID-19 ini betul-betul halal? Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adinda saya, Ustaz Hariri, rakan-rakan panel, datuk-datuk, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian. Ini antara persoalan yang selalu orang ungkap, vaksin ni halal ke? Saya letak dalam Instagram, saya letak dalam Facebook, habis saya dengan saya didajalkan. Sedangkan benda ini perlu kepada kajian. Kami di UKM, kami dididik dengan kajian. Datuk Dr. Anha di UPSI dididik dengan kajian. Datuk Dr. Mazhar dididik dengan kajian dekat universiti. Datuk Wan Zaidi daripada UKM kemudian ke UIA. Kami semua dididik dengan kajian. Datuk Dr. Lokman daripada UM dididik dengan kajian. Jadi kalau kita lihat dalam aspek nak menentukan suatu hukum tu halal atau haram, ada 3 perkara yang kita kena faham. Pertama, al-hillu at-tahlil wat-tahrimu haqqun lillahi azza wa jal. Nak halalkan satu perkara, nak haramkan satu perkara, hak Allah Ta'ala. Itu satu. Dan Allah bagi tahu, kalau ada masalah, kalau tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam sunnah Nabi, maka apa yang perlu kita buat? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka balik kepada pakar.
Nampak tak? Jadi makna konsep awal, apa-apa pun nak halalkan suatu perkara, mesti kena ada dalam Quran. Kalau tak ada dalam Quran, mesti kena rujuk pakar. Pakar yang tahu. Kalau nak haramkan suatu perkara yang telah dihalal pun, kena rujuk kepada Quran dan Sunnah. Maknanya semua apa-apa pun mesti kena ada konsep. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak haramkan satu produk. Sebab kaedah jelas, al-aslu fil at'imati al-hillu. Asal pada setiap makanan itu adalah harus. Termasuklah vaksin, termasuklah kepenggunaan. Mudah cerita gitulah. Dan ini dipersetujui oleh keempat-empat mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dan perkara ini semua orang bersetuju. Hatta yadullu dalil ala tahrim, atau hatta yadullu dalil ala najasatiha. Sehingga terdapat bukti yang mengatakan ia najis. Jadi macam mana nak tentukan suatu perkara itu daripada harus kepada najis? Pertama, ada tak sumber-sumber haiwan yang tak disembelih? Itu satu. Nombor dua, ada tak khinzir dalam tu? Saya alhamdulillah Allah bagi rezeki Ustaz Hariri mengkaji babi ni lebih 10 tahun dah. Sampai orang kata Ustaz ni Ustaz babi. Tapi saya tak malu sebab saya mengkaji DNA babi. PhD saya dalam DNA babi. Dalam produk, dalam isu-isu semasa, dalam produk-produk makanan, dalam produk haiwan, dalam produk apa nama, pelik-pelik lah tuan-tuan dan puan. Zaman saya kaji lain, sekarang dah jadi lain pula dah. Macam-macam, dia teknologi sangat laju. Sama macam Datuk Hisham sebut, teknologi sangat laju. Saya banyak buat kajian dengan orang-orang perubatan. Saya sangat hormat orang perubatan. Dia orang ni tak boleh cakap sembang kosong. Makan habatus sauda 3 tan sihat, mana boleh? Orang perubatan dia akan tengok berapa kadar, berapa. Mesti kena lihat kepada apa? Yang nombor 2 tadi, kena tengok ada tak babi kat situ. Dia orang duk kata konspirasi ni ada babi, ada DNA babi, ada lemak babi. Nombor 2, kalau ada, baru boleh jadi najis. Nombor 3, kalau ada bahan-bahan yang boleh mendatangkan mudarat, iaitu bahan-bahan kimia yang boleh datangkan mudarat. So ada 3 yang boleh menyebabkan ia jadi haram. Maka masuklah perkara yang ketiga yang saya katakan tadi, yang terakhir. Konklusinya, nak tentukan hukum vaksin tu haram, yang asalnya harus, bak kata Datuk Wan Zaidi tadi, hukum asalnya harus, nak kata haram, pertama, ada tak sumber-sumber daripada haiwan yang tak disembelih? KKM dah maklum bahawa tidak ada sumber daripada haiwan. Terbatal satu perkara. Yang kedua, orang duk kata Ustaz, kata kaji babi dekat UKM. Dalam ni ada babi Ustaz. Baik, saya kata kalau betul ada babi, sila buktikan. Saya akan bawa masuk ke lab dekat UKM, bawa pergi kat KKM, kata ni ada babi. Cuba cek pada kata tak. Mereka kata kalau KKM kata tak ada, pharmaceutical kata tak ada, kita nak kata ada, masalah lah. Saya tanya awak kaji kat mana? Saya kaji dalam Facebook. Wabillahi taufiq lah. Maka nombor 2, tak ada. KKM kata tak ada daripada khinzir. Nombor 3, ada tak sumber yang boleh mendatangkan mudarat? Bahan-bahan kimia yang boleh merosakkan, boleh mendatangkan apa ni, boleh. Saya baru dengar tadi Datuk, dia orang kata siapa yang ambil vaksin ni, DNA kita akan berubah. Masya Allah. Saya pening, macam mana ambil vaksin boleh berubah DNA? Saya tak tahu lah Datuk Anhar. Jadi maknanya boleh rosakkan kita punya dalaman. KKM dah buktikan, kajian dibuat di luar negara juga membuktikan tidak berlaku kemudaratan. Jadi oleh demikian, jangan khawatir, kita pegang apa yang telah difatwakan oleh mufti-mufti ni. Ni semua orang susah-susah tuan-tuan. Saya dah bentang depan dia orang beberapa tajuk kertas kerja sangat syadid. Dia orang ni semua jenis orang tanya soalan. Jadi tuan-tuan dan puan, baliklah kepada asas. Bila mufti dah kata halal, halal lah. KKM dah kata harus, haruslah. Wallahu a'lam. Ulang sekali lagi Datuk. Vaksin halal? Halal. InsyaAllah. Ini orang yakin bila Datuk sebut macam itulah. Sebab Ustaz bidang babi, bukan Ustaz babi tadi. Baik. Namun ada satu kajian juga yang dibuat oleh Institut Fatwa dan juga Halal Sedunia Antarabangsa Muslim yang diketuai oleh Profesor Dr. Iwan Subri, yang telah membuat kajian tentang tahap tinjauan penerimaan dan pengetahuan masyarakat Islam tentang vaksin COVID-19.
Yang merisaukan adalah ada kurang lebih 11 ke 15 yang menolak vaksin ini. Namun ada bakinya 20% yang masih lagi tidak pasti dan ragu-ragu kerana terpengaruh dengan teori konspirasi. Nak tahu apa soalan dan apakah jawapan kepada teori konspirasi? Tunggu selepas ini. Saksikan kupasan Forum Perdana Ehwal Islam Khas Sempena Imunisasi Kebangsaan bersiaran secara langsung dari Masjid Putra Putrajaya bersama moderator Ustaz Hariri Daud dan Ustaz Riza Ramli. Khamis ini 9 malam di TV1. Saksikan kupasan Forum Perdana Ehwal Islam Khas Sempena Imunisasi Kebangsaan bersiaran secara langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Baik, terima kasih kepada penonton yang terus setia bersama kami secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Pada malam ini khas kami bersiaran 1 jam 30 minit untuk memberi kefahaman kepada anda. Kita bawakan tajuk vaksin cegah sebelum kalah. Forum yang dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama RTM juga Bank Islam Malaysia Berhad. InsyaAllah banyak yang akan dikongsikan kepada kita pada malam ini. Ya, kita berhadapan dengan kelompok ataupun kumpulan yang dikatakan sebagai kelompok anti vaksin, ya, yang cuba mempengaruhi minda masyarakat di luar sana. Kita akan terus berbincang. Kita bersama Ustaz Hari seterusnya. Silakan. Terima kasih Ustaz Rizal. Baik. Seperti mana yang saya gantungkan soalan sebelum kita berhenti rehat. Soalan ini saya khas tujukan kepada Sahibul Samahah Dato' Arif Perkasa, Dr. Mazhar. Ini jawab isu ini berlegar di media sosial begitu kuat tentang teori konspirasi. Ia mula diolah dengan fakta, analisa sains, video, gambar dan ditambah dengan nas dalil agama. Antaranya dikaitkan dengan dalil Dajjal ini menjadi cecair sebelum dibunuh, yang dikatakan inilah cecair vaksin yang akan masuk dalam tubuh badan manusia. Kadang-kadang mengaku, tapi ini sedang bermain dan juga mempengaruhi golongan atas pagar. Datuk, apa hujah balas Datuk kepada teori konspirasi ini? Silakan. Terima kasih pengurusi dan sidang penonton sekalian. Yang pertamanya, kita ada dua keadaan. Satu ialah realiti. Realiti yang kita lihat sekarang, 100 juta lebih orang kena COVID. Tak apalah kita kata itu dakwaan, tapi 2.5 juta manusia mati. Di Malaysia pun 1,000 lebih mati. Dan kita tahu ada adik-beradik kita mati, kaum keluarga mati, kawan kita mati. Ini benda real, betul berlaku. Satu lagi ialah andaian. Arab panggil mu'amarah, nazariyatul mu'amarah, conspiracy theory. Yang mana ini mungkin satu perancangan. Jangan main. Ini satu fakta yang telah berdiri. Kita perlu lagakan dia dengan satu andaian. Dan andaian yang kita lagakan itu boleh menyebabkan bahaya kepada manusia. Jabir bin Abdullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, cerita tentang satu orang ni. Saya nak sebut tentang orang buat konspirasi ni supaya dia ingat hadis ni. Cerita tentang satu orang yang dia cedera di kepala dia. Ustaz semua tahu dia ni lah kan. Kemudian dia tanya sahabat-sahabat dia. Dia kata, hali min rukhsah. Aku ada pengecualian, tak payah mandi wajib pasal kepala cedera. Hal tajiduna li rukhsatan. Ada ruang untuk aku kelonggaran. Mereka kata, la najidu laka rukhsatan anta taqdiru wa anta taqdiru 'ala al-ma'. Kau tak boleh ada kelonggaran. Kau mampu untuk mandi. Kau mampu untuk guna air. Faghtasala wa mat. Dia mandi dan mati. Dan Nabi SAW berita tu sampai pada Nabi. Nabi sebut satu benda yang menjadi syiar yang mesti diangkat oleh orang yang mengeluarkan hukum. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Allah membunuh mereka.
Maksudnya kalau kita bagikan satu pendapat, orang amal pendapat kita, mati orang. Ni macam tak bagi vaksin, tak bagi orang ni, kata tak boleh ikut ni. Bagi bahaya manusia. Nabi kata, dia orang bagi fatwa agama tu. Maksudnya dia kata, kenapa tak mandi? Boleh je mandi. Kononnya nak warak lah. Nabi kata, qataluhu. Mereka bunuh dia. Qatalahumullah. Allah bunuh mereka. Maksudnya kalau kita keluarkan ni, duk edar-edar ni, bahaya manusia, jaga dengan benda ni. Kemudian balik pada Dajjal ni, tak tahulah orang utara Dajjal lain. Dajjal ni, Dajjal mana? Nabi kata, yakun fa akhir zaman dajjalun al-kadzabun. Dajjal yang pendusta banyak. Yang ni 30 orang. Yang ni Dajjal mana? Kulluhum yaz'umuna annahu Rasulullah. Semua kata mereka Rasulullah. Tu Dajjal yang banyak tu. Tapi Dajjal ni saya nak cerita ringkas, nak bagi faham dalam masa kita yang terhad untuk orang Malaysia yang dengar. Dia ni Dajjal ni bukan macam kawan kita. Duduk cuba hantar telefon Dajjal supaya main Ustaz. Dia tak boleh macam tu. Dajjal ni dia nak datang, dia ada mukaddimah dia. Ada mukaddimah, ada peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa. Baru datang salah satu asyratus sa'ah yang besar itu, munculnya Dajjal. Bukan tiba-tiba mari Covid, tiba-tiba Dajjal mai dah ni. Dia tak boleh macam tu. Dan hadis-hadis tentang sifat Dajjal, jadi garam lah apa semua ni, ini semua tafsiran yang mengarut, yang tidak mempunyai asasnya. Sebab tu jangan kita macam tu juga. Sekali Imam Mahdi, sekali Dabah keluar, dia ada mukaddimah. Maksudnya banyak peristiwa sebelum nak berlaku peristiwa Dajjal, keluarnya Mahdi, keluarnya Dabah. Ada mukaddimah dia. Mukaddimah tu banyak lagi yang belum berlaku. Masya Allah. Ini saya ingat jawapan yang cukup baik, yang boleh kita jadikan hujah kepada golongan teori konspirasi. Ustaz Rizal, ada soalan tambahan daripada Facebook kita? Betul. Sementara tengah perbincangan tadi, saya sempat melihat dalam maklumat berita bernama.com bernama.com, Ustaz Hari dan semua penonton, yang mengejutkan kita pada hari ini. Jual produk ganti vaksin antara objektif kumpulan anti vaksin. Nampak? Anti itu dia makin jauh kan? Itu dia, kita tarik sikit. Okey. Saya ulang balik. Jual produk ganti vaksin antara objektif kumpulan anti vaksin. Jadi rupanya ada tujuan-tujuan tertentu. Kita baca sikit sebab bernama penyelaporan ini telah dilaporkan oleh seorang doktor, pegawai perubatan Columbia Asia Hospital, Dr. Esmala Santi berkata, apabila kumpulan anti vaksin berjaya membuatkan orang ramai keliru mengenai vaksin, maka mereka boleh menjual produk-produk yang didakwa menggantikan vaksin COVID-19 seperti vitamin C, magnesium dan pelbagai jenis minyak. Ini bukan saya cakap, bernama melaporkan daripada seorang doktor pakar perubatan. Rupa-rupanya ada agenda tertentu. Inilah yang kita sedang mendepani isu kumpulan anti vaksin ini. Jadi saya nak pergi kepada Bro Firdaus Wong, Bila berdepan dengan kumpulan anti vaksin ini, macam-macam hal, termasuk semalam ketika yang amat berhormat Perdana Menteri membuat suntikan kan. Tak lama lepas tu keluar pula mula cocok warna biru, lepas tu ambil warna biru cocok warna oranye. La ilaha illallah. Benda-benda itu pun mereka cuba pertikaikan untuk mewujudkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Bro, komen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, terima kasih kepada Ustaz Riza dan sahabat-sahabat yang majoritinya doktor, seorang saja berada di sini. Baik, kita pergi kepada persoalan itu, iaitu di mana kesemuanya mereka dijadikan satu teori konspirasi, satu andaian dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, kebanyakan perkara ini dibawa oleh mereka yang kita namakan pada dunia kita hari ini sebagai influencer. Sebab hari ini dengan lambakan media sosial membenarkan orang untuk memberikan komentar walaupun mereka bukan pakar. Dan berkenaan dengan influencer ini bukan sesuatu yang baru bagi kita sebagai Muslim. Kerana ada satu hadis daripada Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibn Majah, hadis 4026, yang di mana Nabi SAW telah bersabda, akan datang tahun-tahun yang di mana manusia-manusia ini tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, di mana kata-kata pendusta dibenarkan dan kata-kata didustakan pula orang yang berkata benar. Manakala diberikan amanah kepada orang yang khianat tetapi dikhianati oleh
dikhianati pula orang yang diberikan amanah. Dan waktu itu Nabi SAW kata, waktu itu akan wujudnya golongan Ruwaibidah. Maka sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apa itu Ruwaibidah? Maka sahabat Nabi SAW menjawab, Ruwaibidah itu adalah orang-orang bodoh dan fasik yang bercakap sesuatu yang besar. Maksudnya, kalau kita lihat hari ini, jikalau kita ada media sosial, account, hatta kita ada 1000 followers, 1000 friends, pun dah boleh influence dah tu. Jadi bila mereka bercakap, dia akan berdasarkan, oh, dia ni popular. Dan masyarakat kita pula, masalah dia ialah, kalau dia popular, dia ada dekat Instagram, ada dekat Facebook, dia ramai followers, mesti betul. Kalau tak, kenapa ramai orang? Jadi mindset dia begitu. Okey? Mindset dia begitu. Jadi kalau kita lihat, apa yang cuba dimainkan oleh influencer, saya cuba bagi satu contoh yang sering mereka mainkan. Mereka kata ini adalah apa dia? Ini adalah satu perancangan untuk melemahkan umat Islam. Okey? Pandemik ini dia tak panggil pandemik. Mereka pandai. Mereka ni pun kreatif. Mereka panggil plandemic. Ada plan kat depan. Ya, pandemik adalah cubaan untuk melemahkan umat Islam. Okey. Sesuatu yang unik tentang agama kita ini, dia adalah bersandarkan kepada dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. No dalil, no talk. Kalau setakat andaian, teruskan dengan andaian, tetapi dia tetap bukan fakta. Dia mesti perlu didahului dengan fakta. Dan itu yang unik tentang agama kita. Jadi kalau kita lihat, ini adalah satu cubaan untuk melemahkan umat Islam. Kita pergi kepada statistik. Ada satu website, iaitu Worldometer, yang di mana mereka membuat pengiraan tentang jumlah jangkitan dan kematian kerana COVID di seluruh dunia. Dan kalau kita pergi kepada website itu, kita akan dapati 10 negara yang paling tinggi jangkitannya, top 10, saya hanya jumpa satu je. Pada tangga ke-9, negara Turki. Tetapi di atas punya adalah negara Amerika Syarikat, Eropah dan sebagainya. Jumlah kematian dalam top 10, tak ada negara majoriti Islam. Jumlah jangkitan penduduk 1 juta populasinya, tak ada negara Islam. Jumlah kematian penduduknya yang berkapasiti 1 juta orang, tak ada negara Islam. Baik. Jadi di situ, di mana plandemiknya? Nanti kita akan sambung tentang plandemik bersama dengan Bro Firdaus. Saya nak beralih dengan Dr. Suhaizi terlebih dahulu lah. Saya sempat tadi meneliti komen-komen di Facebook, dan sebelum siaran langsung ini berlangsung pun saya telah tampalkan poster program ini. Dan majoriti soalan yang mereka ingin saya ajukan ialah soal keselamatan vaksin. Ya. Doktor, apa jawapan doktor kepada keresahan orang ramai tentang selamat ke? Kalau kami cucuk, ada kesan sampingan ke untuk orang mengandung, orang tua, orang berpenyakit? Silakan doktor. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan segala perbincangan yang kita telah jalankan pada malam ini. Pertama sekali, kita mesti berpandukan kepada disiplin ilmu. Sama ada ilmu itu ilmu agama ataupun ilmu perubatan. Dalam ilmu perubatan, kita juga berdasarkan pada disiplin ilmu. Di mana disiplin ilmu, seperti yang Bro Firdaus sebut tadi, kita bawa dalil. Bagaimana untuk dapat dalil? Dalam ilmu perubatan, kena buat kajian. Dr. Izhar sebut, kajian. Kajian demi kajian dalam perubatan. Contohnya vaksin, lebih 200 tahun dah kita mengkaji. Dan sekarang ni 13 vaksin yang telah kita bagi kepada anak-anak kita, alhamdulillah selamat. Lebih 8 juta dos setahun kita bagi pada anak-anak kita. Dan tidak ada pun yang mati akibat daripada vaksin. Tidak ada pun yang menyebabkan kesakitan, kecacatan dan sebagainya. Cuma kalaulah mengatakan bahawa ada kesan sampingan. Baik. Segala benda bahan dalam dunia ni tidak perfect 100%. Hatta kita minum air pun kadang-kadang ada orang alahan dengan air. Ada orang pakai emas. 10 hingga 20% alahan dengan emas. Maksudnya semua bahan tidak 100%, tidak 100%. Akan ada dia punya kemungkinan kebarangkalian yang kita kata allergic reaction. Kesan sampingan itu. Cuma kesan sampingan itu kita kena bertolak kepada apa? Kajian yang telah dilakukan. Contohnya Pfizer telah buat kajian lebih daripada 44,000 orang. Campur juga dengan Moderna, sebab kita sekarang ni bercakap tentang mRNA. Lebih daripada 33,000 orang
Dan daripada jumlah itu hanya 0.0003 dan 0.004% sahaja yang mengalami kesan sampingan yang dikatakan serius. Yang ringan seperti apa? Yang ringan seperti cocok. Sakitlah doktor. Takkan tak sakit kan cocok. Ataupun bengkak tempat cocok. Ataupun dia lenguh badan. Mungkin pening kepala dan sebagainya. Saya dalam bulan lepas saya cocok influenza. 3 hari tak boleh angkat tangan. Tetapi ia akan baik selepas itu. Manfaat yang kita nak adalah protection daripada vaksinasi itu. Yang saya kata, ada di kalangan mereka yang pengsan. Ada di kalangan mereka yang sebagai contohnya yang diwar-warkan dalam media sosial dan sebagainya, yang kata dia muka herok dan sebagainya. Ya, dicatat dalam kajian, tetapi ia perlu disahihkan oleh pakar-pakar. Adakah ianya terkaitan terus dengan vaksin ataupun tidak? Dan sebenarnya setelah dikaji oleh pakar bahawa ia bukan dikaitkan dengan vaksin itu sendiri. Dia adalah sama berlaku dalam populasi. Contohnya yang Bell palsy biasa yang selalu disebut dalam media sosial, 4 kes yang berlaku untuk Bell palsy. Kalau kita tengok dalam populasi, 35/100,000 berlaku dalam populasi. Sedangkan di dalam bentuk kajian dia hanya berlaku dalam sekitar 10/100,000. Maksudnya dia lebih kurang sama data dengan populasi. Dan kalau dikaji lebih lanjut, ia tidak dikaitkan pun dengan pemberian vaksin, dan dia baik selepas itu dan tidak ada pun kematian. Jadi di sinilah kita perlu berlandaskan kepada bukti, kajian demi kajian. Kita tak boleh ambil daripada website ni, Google ni dan sebagainya, sebab itu bukan disiplin ilmu kita. Baik. Ustaz Rizal, ada lagi dapatan yang boleh kita kongsikan? Saya sebenarnya nak kongsikan juga cakap-cakap masyarakat, tetapi saya nak rujuk dulu statistik hari ini punya dapatan 25 Februari 2021. Ya, jumlah kes keseluruhan 293,698. Saya nak fokus yang sembuh. Ya, yang sembuh hari ini 3,752 dan keseluruhan sembuh 263,761 kes sembuh. Ini juga menimbulkan persoalan sehari ini dalam kalangan masyarakat kita. Saya nak pergi kepada Dr. Hisham Shah. Apa yang kita nak bagi tahu dalam kalangan netizen bagi tahu, ni jumlah ni ramai dah sembuh sebelum suntikan vaksin dilaksanakan, dilancarkan. Dah ramai yang sembuh ni, buat apa nak suntik lagi? Kan? Kenapa kita nak buang duit duk suntik sedangkan dah ada yang sembuh? Jadi bagaimana doktor kita nak yakinkan kepada masyarakat kita apa perlunya vaksin ini dengan jumlah yang dah sembuh beratus-ratus ribu ni, doktor? Sebelum doktor menjawab itu, kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Nantikan jawapan. Kita bagi reda dulu. Saksikan kupasan Forum Perdana Ehwal Islam Khas sempena imunisasi kebangsaan bersiaran secara langsung dari Masjid Putra Putrajaya bersama moderator Ustaz Hariri Daud dan Ustaz Rizal Ramli. Khamis ini 9 malam di TV1. Saksikan kupasan Forum Perdana Ehwal Islam Khas sempena imunisasi kebangsaan bersiaran secara langsung dari Masjid Putra Putrajaya bersama moderator Ustaz Hariri Daud dan Ustaz Rizal Ramli. Khamis ini 9 malam di TV1. Semula di Forum Perdana Ehwal Islam, kita masih lagi di dalam forum khas kita malam ini, vaksin cegah sebelum kalah. Dan kita nak sambung jawapan daripada Datuk Dr. Hisham Shah kepada persoalan yang ditanyakan tadi. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Tadi dikatakan yang sembuh ya, tapi kita tak cakap yang meninggal dunia. 1,100 orang meninggal dunia. Ramai itu di Malaysia, tapi di seluruh dunia seperti mana yang dikatakan oleh Sabah Semahal Mufti Perlis tadi, lebih daripada 2.5 juta yang telah meninggal dunia. Walaupun ramai lagi yang sembuh. Tapi daripada yang sembuh itu,
ada satu sindrom yang kita panggil long covid. Jadi maknanya orang yang sembuh tu tak semestinya 100% sembuh, ya. Alhamdulillah setengah tu boleh sihat seperti sedia kala, tapi kita dapati mereka yang sembuh daripada penyakit COVID-19 ni ada kesan samping dan kesan jangka panjang yang berterusan. Maknanya selepas mereka keluar daripada hospital, mereka masih lagi perlu untuk mendapatkan rawatan. Ini merupakan bahana daripada penyakit COVID-19 ini, ya. Jadi apa yang kita cuba nak tekankan di sini, semua orang perlu mendapat vaksinasi supaya mereka tidak terdedah kepada jangkitan kuman ini. Jadi kalau kita kata kita boleh sembuh, tapi mana kita tahu kita boleh sembuh? Kalau orang yang dihigapi virus ini, kalau dia merupakan daripada golongan yang berisiko tinggi, maknanya daripada warga emas ataupun bagi mereka yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, penyakit kronik dan sebagainya, mereka merupakan golongan rentan, maknanya orang yang susceptible untuk mendapat jangkitan COVID-19 dan akhirnya akan mendapatkan komplikasi dan kematian, ya. Itu satu, ya. Jadi bagi mereka yang sembuh, dari kajian kita yang telah kita laksanakan di Malaysia sendiri, ada satu golongan yang kita dapat melihat kepada antibody mereka selepas mereka sembuh. Kita dapati paras antibody mereka ini menurun selepas beberapa minggu dan kadang-kadang lebih kurang berapa 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita periksa tubuh badan mereka, paras antibody mereka sudah menurun. Jadi maknanya walaupun kita sembuh, dalam negara kita 263,761 dah sembuh, ya. Pada hari ini 3,752 sudah sembuh. Tapi jika kita lihat, kita pantau, kita periksa mereka dalam masa 2 bulan, 3 bulan, kita akan dapati paras antibody mereka telah rendah. Jadi maknanya mereka masih lagi berpeluang untuk dijangkiti pada kali kedua. Jadi ketahanan imuniti akibat daripada jangkitan COVID-19 ini secara natural tidak tahan lama. Itu daripada pandangan kita lah, ya. Dan kita berdasarkan daripada penyakit coronavirus yang dulu, kita akan dapati mereka boleh mendapat jangkitan ini berulang-ulang. Jadi bagi mereka yang telah menghidapi penyakit SARS-CoV ini, mereka ini pun disarankan selepas mereka sembuh diberi vaksinasi, kerana kita nak pastikan bahawa paras antibody mereka akan kekal lebih lama dan dapat mencegah mereka daripada mendapat jangkitan pada masa hadapan. Kita cuba ikhtiar kita, ya. Bagi mereka yang tidak mendapat jangkitan COVID-19 ini, kita sarankan mereka mendapatkan 2 dos vaksinasi. Satu, dos pengenalan, yang keduanya merupakan dos booster untuk mengukuhkan lagi memory ataupun ingatan tubuh badan kita terhadap virus ini supaya mereka dapat mendapat antibody, paras antibody yang dapat mencegah mereka daripada mendapat jangkitan pada masa akan datang, ya. Itu dia punya strategi vaksinasi. Baik. Itu satu penjelasan yang cukup ringkas dan padat diberikan. Saya nak bagi pada saya bersama Dr. Anha. Lama menunggu. Saya pernah berkongsi maklumat tentang kenyataan pejabat mufti wilayah, kemudian tentang bahan bacaan daripada yang berhormat menteri kepada grup WhatsApp yang saya adalah, daripada tadika sampailah macam-macam kan. Tapi mereka ni suka berkongsi dengan dapatan yang mereka dapat daripada blog, daripada Facebook, yang tak tahu daripada mana. Jadi mungkin nasihat daripada yang bagi Datuk Doktor kepada masyarakat dengan keadaan dunia hari ini, macam mana mereka nak saring maklumat supaya mereka dapat maklumat yang tepat dan betul, dan yang paling penting adalah dapat selamatkan diri mereka daripada terjumus lembah bahaya. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada tuan moderator, asatizah ahli panel yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setiap hari kita dapat berita. Dulu mungkin kita cari berita. Sekarang ni dengan grup WhatsApp daripada sekolah rendah, tadika sampailah universiti, berita masuk walaupun kita belum lagi bangun tidur. Islam mengajar kita supaya tabayyun dan tathabbut, iaitu kita selidik dan kita pastikan berita yang sampai kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seorang yang fasik datang membawa satu berita, satu cerita, satu khabar, fatabayyanu, maka selidiklah supaya kamu tidak menimpakan kepada satu kaum dengan sebab kejahilan dan tidak tahu perkara yang sebenar, sehingga selepas itu kamu akan menyesal. Ayat ini turun sebagaimana yang dinaqalkan oleh Imam At-Tabari kepada seorang lelaki yang dihantar oleh Nabi SAW ke satu perkampungan, iaitu Al-Walid ibn Uqbah bin Abi Mu'aid. Tak sempat sampai berita sampai di tempat orang yang dia nak tuju, tiba-tiba baliklah wakil utusan Nabi SAW ini dan cerita kepada Nabi bahawa mereka datang nak menyerang, mereka nak membunuh. Lalu mereka pun kejar sahabat Nabi ini yang dihantar oleh Nabi SAW. Rupa-rupanya Nabi persiapkan apa-apa yang patut untuk dilakukan untuk berhadapan dengan kumpulan ini. Lalu turunlah ayat ini. Sebenarnya ia menegur kepada Walid pada masa yang sama, mengajak kepada kita supaya tabayyun dan juga tathabbut. Al-Imam At-Tabari menyebutkan maksud fatabayyanu di situ adalah amhilu, kita tenang dan kita jangan tergopoh-gopoh, tergopoh-gapah. Amhilu hatta ta'rifu sihhatah. Kemudian yang keduanya wala ta'jalu qabulah, jangan kita tergesa-gesa cepat menerima berita. Sebenarnya Nabi SAW hantar Khalid bin Al-Walid. Report daripada Khalid bin Al-Walid lain daripada apa yang disebut oleh Al-Walid bin Uqbah. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat yang paling berguna untuk kita mendapatkan berita. Kalau dapat, boleh baca, tetapi disuruh kepada kita untuk selidik, tabayun dan juga untuk kita tathabut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan moderator, sebenarnya tabayun dan tathabut ini adalah akhlak Nabi SAW dan akhlak para anbiya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan tentang Ma'iz yang berjumpa dengan Nabi SAW, minta supaya disucikan, dibersihkan. Lalu Nabi tidak layan, 2-3 kali jumpa, dan akhirnya dia pun bagi tahu dia berzina. Nabi tanya beberapa soalan. Ini tathabut dan juga tabayun. Nabi kata abihi junun. Para sahabat ditanya oleh Nabi, adakah dia ni gila? Tidak. Kemudian Nabi tanya lagi, asyariba khamran, adakah dia minum arak? Boleh jadi dia mengaku tadi kerana mabuk. Para sahabat pun cium di mulutnya, ada tak bau arak yang diminum? Tidak ada. Kemudian barulah Nabi tanya, azanaita, adakah engkau berzina? Ini soalan-soalan Nabi SAW ini begitu penting untuk kita analisis cara kita tathabut dan juga tabayun. Masuk berita dalam grup WhatsApp kita, kita tanya, dapat daripada mana? Mungkin kita tanya juga, betul ke apa yang disampaikan ni? Kadang-kadang kita pelik, orang-orang yang dia nak sebarkan berita ini, dia gunakan intro yang kita pun nampak macam okey, sebab dia kata apa? Mohon pencerahan. Sewaktu dia mohon pencerahan tu, tak cerah dah semua. Semua dah jadi gelap dah berita yang dia masukkan. Sebab itu penting untuk kita ambil apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi Sulaiman AS dalam surah An-Naml, apabila cek tentera-tenteranya, dan salah satu daripada kumpulan tenteranya adalah burung, wa tafaqadat tayr, tak jumpa dengan burung belatuk, al-hudhud. Lalu bila sampai, Hudhud pun ceritakan dia pergi ke satu tempat Sabak, kemudian tengok ada raja, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa respon Nabi Sulaiman dalam ayat ini? Nabi Sulaiman pun berkata, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita akan tengok, kita akan cek adakah benar apa yang kau dakwa itu ataupun engkau daripada orang-orang yang menipu. Sebab itu penting untuk kita pastikan tathabut dan juga tabayun. Bahkan dalam qiraat yang lain, qiraat Hamzah, fatabayyanu itu adalah fatathabbatu. Jadi daripada kita melihat qiraat yang lain ini, rupa-rupanya kita dapat tahu maksud
tasabut bagi tabayun. Kemudian yang terakhir Ustaz Hariri ya. Jadi antara perkara penting yang perlu untuk kita lakukan mungkin antaranya ialah tadi saya sebut minta supaya dibuktikan evidence. Yang kedua adalah kita kena husnuzon dengan cerita-cerita yang berlegar, yang mungkin saudara kita, yang mungkin pemimpin kita ataupun seumpamanya. Yang ketiga, kembalikan kepada orang ataupun pihak yang berautoriti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu juga kalaulah walau raddu ila rasul, mereka serahkan kepada ar-rasul dan juga kepada ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nescaya mereka akan tahu cerita yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah kita kena ingat apakah akibat yang kita akan dapat kalau kita sebarkan perkara-perkara dusta dan juga tidak betul. Maka ini yang perlu untuk kita lakukan bila dapat satu-satu khabar, nasihat kepada kita semua. Masya Allah, ini boleh jadi satu panduan kepada kita. Kadang-kadang dia orang ni, Datuk, jahat juga. Dia masuk di kita, bukan saya kata, doktor dia kata. Tapi bila kita semak, tak ada pun nama doktor itu. Ini antara strategi untuk meyakinkan pembaca. Baik, saya nak pergi kepada saudara Fidas Wong. Sesuatu perkara, dia akan menjadi lebih parah apabila ada guru yang mengatakan perkara tersebut walaupun dia bukan ahlinya, dan ramai anak murid akan mengikutinya. Dalam kaedah sekarang ada influencer yang bukan bidangnya, tapi dia bercakap, ada 1.5 juta pengikut dan percaya. Soalan saya, apa nasihat Bro Firdaus kepada influencer ini yang mereka suka mengkaji dan kritikal tetapi tersasar faktanya? Bro. Baik, terima kasih. Dengan keterbatasan waktu, saya percaya mereka yang berkongsi influencer dan sebagainya, sebagaimana tadi kata Ustaz Datuk Dr. Anhar juga, itu kita perlu ada husnuzon. Ya, maka saya husnuzon, saya bersangka baik bahawa sahabat kita yang influencer ini niat mereka baik. Mereka cuba nak educate, mereka rasa itu adalah info yang betul. Tetapi saya kembali kepada pengalaman saya sendiri. Contohnya, bila saya belajar tentang Islam selepas memeluk Islam, antara perkara yang saya diajar adalah metodologi dalam beragama. Ada ustaz yang kita belajar mengaji, dia memang pandai mengaji. Nak suruh dia untuk semua tu, no problem, taranum semua dia okey. Tetapi dia mungkin bukan pakar dalam fiqah. Mungkin dia tahu serba sedikit. Tetapi nak kepastian, kita perlu pergi kepada yang lebih pakar. Jadi, bila dalam metodologi begini, nasihat saya kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat yang mempunyai akaun media sosial mereka, okey, iaitu kita kena kembalikan kepada surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-7. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jikalau kamu tidak tahu, tanya kepada yang pakar. Kalau kita mungkin famous kerana kita ni selebriti, kerana sekian, kerana kita mekanik, kerana kita bercakap pasal kereta. Okey. Nak cakap kereta, teruskan. Tapi cakap dalam bab perubatan, kena cari pakar. Dan kalau dalam perubatan sekalipun, mungkin dia general. Dia bukan dalam bab, contoh saya sakit dada tempoh hari, saya pergi jumpa kardiologis, saya tak pergi jumpa dentis. Itu pun dalam ruang lingkup, kita kata perubatan pun luas. Jadi nasihat kepada saya, walaupun kita ustaz dan sebagainya, perlu kita faham, kita kena mengakui bahawa kita ada keterbatasan ilmu dan kita tak menguasai semua cabang ilmu. Dan kita juga sebagai orang yang nak agama, kita juga kena amal agama dengan bersikap tawaduk, dengan berkata la adri, saya tidak tahu. Pendapat peribadi simpan sehingga kita dapat kepastian. Kerana bagi pengikut ataupun anak murid kita, risaunya jelah kita kata itu saya rasa, bukan fakta. Tetapi anak murid kita pula akan beranggapan guru yang cakap mesti betul. Maka dia balik pula, dia bergaduh dengan orang. Jadi nasihat saya adalah, kalau pendapat peribadi yang kita sendiri pun tak sure, hanya kerana rasa-rasa, nak makan rasa-rasa tak ada masalah. Tetapi dalam bab yang melibatkan nyawa manusia, saya kata jangan. Sebab risau kerana semangat kita, orang lain terkorban, kita nak jawab apa di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ini satu nasihat yang baik supaya kita bertanggungjawab apa yang kita tulis, apa yang kita rakam, apa yang kita cakap. Setuju, bro? Ya. Baik, setelah kita mendengar kesemua pandangan daripada Ashabus Sama, mufti-mufti,
para saintis dan juga pandangan-pandangan ahli panel kita, dan juga kita ambil jawapan daripada netizen dan sebagainya. Saya nak beri ruang kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamed Al-Bakri untuk membuat kesimpulan, kerana pada malam ini forum bersejarah ini adalah idea daripada Yang Berhormat Menteri. Tentu sekali ada perkara yang sangat penting untuk disampaikan kepada rakyat dan masyarakat supaya memahami vaksin dalam perspektif Islam. Silakan Yang Berhormat Menteri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Kepada dua pengacara moderator pada malam ni, juga kepada ashabus samahah dan juga ashabul fadilah, rakan-rakan ahli panel, saya ucapkan jazakumullahu khairal jazak. Dan saya rasa apa yang dibincangkan pada malam ni adalah salah satu daripada jawapan yang sering berlegar dalam pemikiran kita semua. Alhamdulillah, hujahan-hujahan tuntas yang baik dari semua aspek dikupas dengan sebaiknya. Bermula dengan bagaimana menghadapi wabak mengikut pandangan Islam, begitu juga dengan isu-isu berkenaan dengan kesihatan, pandangan tentang vaksin ini, dan keputusan-keputusan yang telah dikemukakan, kaedah-kaedah yang digunakan. Sejujurnya saya cuba menekuni pandangan-pandangan ashabus samahah, ashabul fadilah dan juga semuanya. Saya katakan bahawa kalaulah disebut tidak akan berhimpun pada umatku dalam kesesatan, maka seolah-olah ia adalah muktamad dan ia adalah ini yang biasa kita fahami. Kerana apabila pihak Muzakarah Fatwa Kebangsaan ataupun MKI beri keputusan sebahagian negeri-negeri ungkapan dan cakapan ini, maka sebenarnya pandangan ini adalah senada dengan apa yang berlaku di seluruh dunia. Saya secara peribadi menulis surat kepada Syekhul Azhar dan dia buat satu perbincangan dalam Jabhah Kibar Ulama Azhar. Saya juga menghantar surat kepada Allamah Syauqi Allam, Mufti Mesir. Dia juga beri pandangan. Saya juga hantar surat kepada Allamah Syekh Abdullah bin Bayyah, juga buat satu perbincangan khusus dan keluarkan fatwa, dan ada beberapa lagi. Apabila saya tekuni jawapan-jawapan mereka, pertama sekali kaedah-kaedah yang disebut itu juga telah kita nyatakan. Keduanya, mereka sendiri amat kuat merujuk kepada pakar-pakarnya, kepada mereka yang berautoriti. Diberi hujahan betapa pentingnya ikut kepada pakar. Bahkan salah satu min syurutil fatwa ialah rujuk kepada ahli ikhtisas yang disebut oleh Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam banyak tempat daripada kitab-kitabnya. Keduanya, bila saya tengok mereka juga bukan sekadar buat seperti itu ataupun beri pandangan seperti itu seolah-olah mereka boleh terima. Setiap kali saya bertemu dengan sahabat daripada Mesir, saya tanya, semayang sana rapat-rapat ke jarak? Dia kata jarak tu. Jarak. Saya tanya pula di Turki, sama. Saya tanya pula di Mekah, dan Mekah kita boleh tengok. Di Madinah kita boleh tengok. Di Syam, Syria pun sama. Jadi bila saya tengok macam ini, takkanlah para ulama seolah-olah tidak cuba nak kaji seperti itu yang kita telah jawab dengan ini. Sama juga berkenaan dengan pengambilan anti-vaksin yang disebut oleh sahibul fadilah Dr. Azhar tadi. Dia menyatakan berkenaan dengan isu Izharis tadi, berkenaan dengan haji siapa. Lama dah perkara ni, satu persatu. Sebab masalah yang kita tengok, hifzun nafs adalah amat tinggi. Ada satu jawapan yang cukup menarik masa beberapa tokoh ulama mari kat saya di pejabat.
Turun tu saya sama dengan orang Arab. Saya tanya dia, kata, sekarang orang kata nak semayang, nak ibadah, jadi itu hifzuddin. Sekarang masalahnya kita dalam COVID ni kita nak jaga hifzun nafs. Kalau ikut ranking mesti hifzuddin nombor 1. Kata dia, betul hifzuddin nombor 1, tapi yang menjaga ad-din tu orang, mengamal tu orang. Dan ini kaedah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan ini juga hujah yang disebut oleh Al-Azhar. Saya sebut Al-Azhar. Tujuannya kerana itu sebagai model yang dianggap sebagai masyhur di dunia. Jadi bila kita faham macam ni, dan kaedah yang disebut oleh pengurusi jawatan kuasa muzakarah kebangsaan kita sebut tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslah adalah amat-amat tepat. Setiap apa yang kita nak putuskan itu apa tarjihan maslahat. Sebab itu Allamah Syarawi rahimahullahu ta'ala pernah buat satu kenyataan. Dia kata ar-ra'yul marjuh in kana fihi maslahah fayakunu rajihah. Pandangan tu lemah, tapi bila ada maslahat dia akan jadi rajih, dia jadi kuat. Jadi perkara macam ni kita tengok apa yang disebut oleh para doktor kita, tokoh kita, Sahibus Samahah, semua sekali ini saya boleh kesimpulan bahawa sebenarnya niat kita tidak ada apa kecuali kita mahu semua rakyat Malaysia sihat. Dan bukan sekadar kita, kalau kita saja sihat payah juga nak menega negeri lain, nak pergi negeri lain, kita nak semua wabak. Dan bila kita faham masalah nas ni satu benda yang perlu kita berhati-hati. Nas ni apa benda? Ramai orang ambil dalil, silap. Sebab itu Al-Imam Al-Qarafi begitu berhati-hati berkata, kita bukan perlu fahmun nasi, faham nas, tapi yang lebih penting daripada itu yang sepatutnya ialah fahmu murad an-nas. Ini yang kelirunya. Kita faham kehendak nas. Faham itulah yang disebut oleh tokoh-tokoh. Kadang-kadang dia kata ahlul kalam utu uluma wa ma utu fuhuma. Ahli kalam kadang-kadang diberi padanya ilmu, tapi dia tidak diberi kefahaman. Sayyidina Umar selalu bila tulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari sebagai contoh, al-fahmah. Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah dalam Hikam akhir sekali kata apa? Fafham in kunta za fahmin. Mu faham betul kalau kamu ni. Jadi konsep apabila kita berinteraksi dengan nas, kita akan tengok dari segi istimbat yang disebut tadi, yang dihujahkan oleh tokoh-tokoh kita, digabungkan dengan pandangan-pandangan yang dikemuka oleh pakar-pakar kita. Bagi saya inilah jawapannya. Mudah-mudahan apa yang dikemukakan ini saya sekadar mendengar dan cuba menekuni. Dan saya nak ucapkan kepada Ashabus Samahah, kepada Ashabul Fadilah, kepada pakar-pakar kita, kepada semua sekali, kepada rakyat Malaysia, insya-Allah kami semua tidak ada niat melainkan al-islah yang baik, dan untuk kita lakukan yang terbaik untuk rakyat, untuk negara, untuk masyarakat kita semua. Sekadar itu, mohon maaf bahasa yang tidak sesuai kepada khalayak semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah membuat rumusan tentang semua pandangan daripada 9 panelis Forum Perdana Islam pada malam ini. Kita ucapkan terima kasih juga kepada penonton setia Forum Perdana pada malam ini yang mengikuti secara langsung di TV1, juga melalui FB Live Jakim dan juga RTM myclick.gov.my. Terima kasih atas pandangan, komen dan sebagainya yang telah kita rangkumkan dalam perbincangan pada malam ini. Namun kita nak maklumkan juga kepada penonton, boleh dapatkan pelbagai maklumat tentang COVID, program imunisasi daripada sumber maklumat yang tepat dan dipercayai. Contohnya pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri ada terbitkan Al-Bayan ya, yang baru saja siri 7 dan siri 8 berkenaan dengan vaksin. Pelbagai maklumat, pelbagai pendedahan tentang vaksin yang telah diterangkan, boleh kita ambil panduan dalam kehidupan seharian kita tentang isu COVID-19. Ustaz Hariri. Baik, para hadirin yang dihormati sekalian,
Durasi 90 minit sudah sampai melabuhkan tirainya. Daripada isu Islam dan wabak penyakit, sampailah kepada isu yang berlega dalam teori konspirasi di media sosial telah dijawab oleh Ashabus Samahah, Ashabul Fadilah dan pakar-pakar yang bersidang pada hari ini. Semua persoalan ini telah dijawab. Sekarang sampai kepada kita. Bagi masyarakat, marilah kita mengambil tanggungjawab untuk kita mendaftar mendapatkan vaksin imunisasi ini menerusi aplikasi MySejahtera. Daftar sekarang. Bagi asatizah influencer, marilah kita bersatu untuk memberi penerangan kepada rakyat dan masyarakat supaya memahami vaksin dalam kacamata yang sebenar dan tidak bercanggah dengan hukum agama. Dan marilah kita semua berdoa, mudah-mudahan kita, negara kita dan masyarakat kita akan terhindar daripada wabak pandemik yang sudah setahun lebih kita terpenjara dengan wabak pandemik ini. Semuanya di tangan kita. No one is safe until everyone is safe. Tidak ada seorang yang selamat, melainkan semuanya selamat. Terima kasih kepada anda yang menonton kami dari jam 9 malam hingga ke 10.30 ini. Teruskan menonton yang bagi mereka menonton di live FB, kongsikan kepada rakan-rakan anda, tag teman-teman anda maupun ahli keluarga anda supaya lebih menjalar maklumat ini ke seluruh negara. Terima kasih ucapkan kepada semua kru penerbitan, 5 buah kamera, 30 kru penerbitan yang telah menjayakan program secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam khas pada malam ini. Saya Ustaz Hariri dan Ustaz Rizal mengundurkan diri. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saksikan kupasan Forum Perdana Ehwal Islam khas sempena imunisasi kebangsaan bersiaran secara langsung dari Masjid Putra Putrajaya bersama moderator Ustaz Hariri Daud dan Ustaz Rizal Ramli. Kamis ini 9 malam di TV1.